السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Anak Kunci Syurga, muka surat 20 baris 3 daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan bahawa Allah Ta'ala menghisap ia akan sekalian manusia pada hari kiamat. Artinya mengkhabarkan Allah Ta'ala akan segala pekerjaan mereka itu di dalam dunia, yang baik dan yang jahat. Sambung perbahasan berkaitan dengan sam'iyat, perkara yang berkaitan dengan sam'iyat ataupun dipanggil sebagai ghaibiyat, benda yang tak boleh dilihat, yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Maka sekarang disambung berkenaan dengan hisab. Maka dia pun kata, dan bahawa Allah Ta'ala menghisap ia, ya Allah, akan sekalian manusia pada hari kiamat. Sekalian manusia makna kebanyakan. Kerana ada manusia yang tidak dihisap Allah, iaitu Nabi, Rasul, tu tak dihisap Allah. Umat Nabi SAW pun ada yang tidak dihisapkan oleh Allah, tapi sedikit saja, bukan semua. Tak hisap ni maknanya dia boleh masuk syurga direct, tanpa perlu kepada timbangan ataupun hitungan. Begitu juga ahli neraka, ada yang masuk neraka tanpa hisap, dan ada yang masuk neraka dengan hisap. Timbang-timbang, tengok-tengok, buruk lagi banyak daripada baik, maka dia pun masuk neraka Allah. Wal'iyadzubillah. Apa maksud hisab situ? Arti hisab tu mengkhabarkan Allah Ta'ala akan segala pekerjaan mereka itu, manusia, di dalam dunia, yang baik dan yang jahat. Nanti di akhirat kita akan dibentangkan segala amalan kita di hadapan Allah. Yang baik dicatat, yang jahat dicatat, walaupun sedikit sahaja pun dicatat. Baik benda tu walaupun remeh sekalipun dicatat, jahat benda tu walaupun remeh sekalipun dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang membuat kebaikan akan diperlihatkan kebaikan itu, orang yang buat kejahatan akan diperlihatkan kejahatan itu, walaupun sebesar biji sawi sekalipun. Jadi semua akan dibentangkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala, adakah kita ni kategori orang yang cukup baik untuk masuk syurga,
ataupun sebaliknya wal'iyadzubillah, maka masuk neraka. Dan yang mengkhabarkan ia, ya Allah akan pahalanya pahala seorang dan siksanya siksa seorang. Jadi Allah Ta'ala akan beritahu juga hasil daripada timbangan dan hisab tadi, ia ni akan dapat pahala ataupun siksa. Dari sudut akidah, orang baik boleh dapat siksa, orang jahat boleh dapat pahala. Itu dari sudut akidah. Sebab nak kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang berkuasa memberikan pahala kepada siapa sahaja, yang memberikan siksa kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Tapi dari sudut syarak, janji Allah dalam Quran, orang yang buat baik itulah akan dapat pahala, orang yang jahat itulah akan dapat dosa. Itu dari sudut syarak. Maka kita kata boleh dari sudut akal, dari sudut kebolehan tu boleh Allah nak beri orang yang maksiat itu pahala, orang yang buat taat itu dosa, cuma tak berlaku. Sebab Allah Ta'ala janji dalam Quran, orang yang buat baik akan masuk syurga, orang yang buat jahat akan masuk neraka dengan sebab dosanya. Kemudian kata musannif rahimahullah, kerana firman-Nya, firman Allah, innallaha sari'ul hisab. Artinya, arti firman Allah bahawa Allah Ta'ala sangat cepat pada menghisab. Makna adalah hisab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat hisab Allah tu wallahu a'lam lagu mana. Kemudian kata musannif rahimahullah, menghisab ia, ya Allah akan sekalian makhluk pada qadar setengah hari daripada hari dunia, seperti yang datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak kata kecepatan nak hisab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata dihisab semua makhluk tu, nak nisbah pada masanya ibarat setengah hari pada hari dunia. Setengah hari makna sehari 24 jam, setengah 12 jam. Jadi 12 jam sahaja nisbah masa dunia yang diperlukan untuk hisab semua makhluk, untuk dapat keputusan semua makhluk. Cepat tu. Tak tahulah kalau himpun daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa juta, tak tahulah manusia tu. Lama tu. Tu. Dan bahawa sekalian manusia itu membaca mereka itu manusia akan suratan amal mereka itu manusia pada hari kiamat. Dia akan baca sendiri. Hak baik pun dia baca, hak buruk pun dia akan baca. Baca tu pula bukan di depan Allah sahaja, di depan seluruh makhluk. Dan seluruh makhluk akan tahu dia ni di kalangan orang yang baik ke buruk. Lepas tu kalau kita buat dosa, buat jahat, perlu bertaubat, perlu beristighfar, supaya dosa yang kita buat itu nanti esok di akhirat kita tidak terbaca, kerana sudah terpadam. Aku rasa buat dosa dah hari ni, tiba-tiba baca-baca sendiri tak ada. Tu mana Allah ampun. Tu kerana firman-Nya, firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Artinya, arti firman Allah, maka adapun mereka yang diberikan akan dia, akan mereka itu akan suratan amalnya sebelah kanannya, kanan mereka. Maka berkata ia orang yang dapat tu kepada kawan-kawannya serta yang di dalam keadaan sukacita ia. Jadi dalam Quran disebut dalam surah Al-Waqi'ah ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada yang diberikan kitab amalan dia dari tangan kanan, ada yang diberikan kitab amalnya daripada tangan kiri, ada yang diberikan kitab amalnya di belakang dia. Jadi kalau daripada kanan dia, makna tu orang baik. Kalau daripada kirinya, makna itu orang tak baik. Kalau daripada belakangnya, itu kafir. Tu. Kalau ashabul yamin diberikan kitab belah kanan, itu orang baik lah, orang soleh, orang alim, nabi, rasul. Tapi kalau belah kiri dan belakang lagi bahaya. Dua-dua tu teruk. Tu ambillah oleh kamu, kata dia, bacalah oleh kamu akan suratan amal kamu ini,
dan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ia Allah akan ia berbuat baik dengan semata-mata limpah kurnia-Nya, limpah kurnia Allah. Jadi satu benda yang kita perlu ingat dan i'tiqad bahawa kita akan masuk syurga Allah Ta'ala tu bukan dengan sebab kita beramal, tapi dengan sebab dapat rahmat daripada Allah. Cumanya walaupun begitu, kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala mesti dengan beramal. Cumanya dari sudut kesan kenapa kita masuk syurga, bukan semata-mata kerana ibadat amal kita, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala beri kurniaan, beri rahmat pada kita. Masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ialah dengan keadilan Allah Taala. Kita buat jahat, tanggung keadilan Allah Taala. Allah balas secukupnya, tak lebih tak kurang. Walaupun gerang ialah, walaupun ahli neraka ni teruk, tapi kalau sekadar dosa dia 40 tahun, 40 tahun lah. Tak lebih tak kurang. Kalau kena bakar neraka 100 tahun, 100 tahun, tak lebih tak kurang. Tu dan menyiksa ia, ya Allah, akan mereka yang mengerjakan kufur. Jadi dalam neraka ni ada 7 neraka. 6 neraka untuk kafir, 1 neraka untuk orang Islam. Neraka untuk orang Islam tu dia panggil sebagai neraka Jahannam, atas sekali. Neraka tersebut berada di atas sekali. Selain daripada 7 dan selain daripada neraka Jahannam, semua untuk neraka orang kafir berlaku. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi dia menyiksa mereka yang mengerjakan kufur. Jadi kufur ni boleh berlaku dengan 3 sebab. Pertama dengan perkataan, kedua dengan perbuatan, ketiga dengan i'tiqad. Kufur tu. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah ada buat satu kitab namanya Tuhfatul Raghibin. Di kitab tu, kitab Jawi, 30 muka surat saja, dia berkaitan dengan kafir. I'tiqad gini kafir, buat gini kafir, cakap gini kafir saja. Tu. Jadi kitab tu pun penting juga dari sudut nak tahu kita ni termasuk kafir dia khabar ke tidak. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan maksiat, menyiksa mereka yang mengerjakan kufur dan maksiat itu dengan semata-mata keadilannya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semata-mata keadilan itu dia punya bahasa kita terhadap Allah Ta'ala, bukannya zalim. Tu. Bukannya zalim. Walaupun semua Allah Ta'ala buat, tapi kita tidak boleh menisbahkan kezaliman pada Allah. Kerana zalim ini ialah mengambil benda hak orang lain. Jadi kita ni hak orang lain ke hak kita sendiri? Kita ni diri kita sendiri ni, hak orang lain ke hak kita? Hak orang lain iaitu hak Allah. Kita tak ada hak pun. Tangan kita pun bukan tangan kita, muka kita Allah beri, tangan Allah beri, kaki Allah beri, semua beri belaka. Tak ada satu pun milik kita yang seutuhnya. Maka bila Allah nak campakkan kita ke dalam neraka, itu hal dia. Tu. Mesti ada sebab dia. Tu. Jadi kita bagi contohnya kita tulis khat. Tulisan khat tu dah. Kita pandai tulis khat, kita pun tulis khat. Kita pun jual RM1,000,000. Kalau jual tu RM1,000,000. Tapi kita tak jual, kita bagi pinjam ke kawan. Bagi pinjam sebulan. Kita katakan dia, ikut dia lah, nak buat apa, nak gantung ke, buah dalam kereta ke, buatlah apa benda pun. Lepas sebulan dia bagi balik. Lepas bagi balik, kita pun renyuk kertas tu, buang. Zalim tak kita? Tu. Zalim ataupun tidak kita buang tu? Jawapannya tak zalim, sebab bukan hak dia, itu hak kita sendiri. Kita tulis dah hak cantik-cantik, kita buang sendiri, tak ada masalah. Itu. Jadi Allah Ta'ala beri kita badan, nyawa, kaki, tangan, beri pinjam. Itu. Bukan hak kita, beri pinjam je. Kalau Allah nak tarik bila-bila masa, ikut dia, waktu kita boleh mati, waktu kita boleh sakit. Sebab itu hak dia, bukan hak kita. Kalau hak kita, kita boleh kontrol kita sendiri ni. Kita tak mau sakit,
kita tak mau mati, boleh dah. Tapi masalahnya bukan milik kita. Maka tidaklah kita ni milik diri sendiri. Allah Ta'ala yang milik kita. Maka Allah Ta'ala jualah ikut apa yang dia buat, masuk syurga ke neraka. Cumanya kita masuk neraka dengan keadilan Allah, masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana firman Allah, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Arti firman Allah, barang siapa mendatangkan ia barang siapa akan satu kebajikan, maka bagi barang siapa tu 10 gandanya. 10 ganda. Satu kebaikan 10 kali ganda. Itu rahmat Allah. Dan barang siapa mendatangkan ia barang siapa akan satu kejahatan, maka tiada dibalas akan orang tadi melainkan seumpamanya. Apa seumpamanya? Maknanya satu dosa, satu maksiat, satu dosa. Satu taat, 10 kebajikan, 10 pahala Allah beri. Jadi kalau 10 pahala Allah beri dengan buat satu kebaikan, satu dosa Allah beri dengan buat satu dosa, jadi menang hak baiklah sepatutnya. Tu. Jadi kalau orang tu menang kok jahat, menang kok dosa di akhirat nanti, makna dia memang betul-betul banyak dosa dan kurang pahala dia. Sebab Allah Ta'ala janji dalam Quran, buat satu benda baik dapat 10 tanpa diminta. Seolah-olah orang minta kita tolong beli susu 1 botol, kita beli 10. Suka tak kawan tu? Suka lah. Orang minta 1, dia beri 10. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi dan mereka itu orang yang dapat seumpama dosa tu tiada dizalimi. Mereka tidak dizalimi. Bahkan yang menzalimi itu mereka sendiri. Orang yang buat dosa ni dia panggil orang zalim. Sebab apa orang dosa panggil orang zalim? Kerana dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Dia telah menjerumuskan dirinya kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Maka tu zalim terhadap diri sendiri. Biasanya zalim kita dengar kepada orang lain. Zalim kepada orang lain, biasanya kita kata begitu. Tapi zalim pada orang lain ni dengan makna harta tu hak dia, kita ambil. Tu zalim orang lain. Beza dengan zalim diri sendiri. Zalim diri sendiri, kita buat aniaya diri sendiri dengan buat dosa, dengan sebab buat dosa. Tak semayang, curi, dan sebagainya. Dosa tu. Dosa. Zalim diri sendiri sebab ia akan menyebabkan masuk neraka. Wala'iyadzubillah. Jadi masuk neraka bukan asal manusia syurga, tiba masuk neraka. Dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan jambatan di atas api neraka Jahannam, dia panggil sirat. Lalu di atas jambatan itu sekalian orang yang dahulu dan sekalian orang yang kemudian. Yakni daripada awal start Nabi Adam sampai akhir umat, semua akan lalu. Tapi orang pertama yang akan lalu, orang pertama yang akan hisab, orang pertama yang akan lalu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat pertama yang akan lalu, umat pertama yang dihisab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu umat Nabi Isa, kemudian umat Nabi Musa, dan begitulah seterusnya ikut turutan hak paling latest. Yang paling latest, yang paling terkini lah Rasul tu, itu akan dihisab dulu. Yang paling akhir Nabi Nuh alaihissalam duduk hujung sekali, akhir sekali. Hingga sekalian, dan sekalian orang yang kemudian, hingga sekalian kafir. Orang kafir pun akan meniti sirat. Cumanya orang kafir kalau meniti sirat ni, tak ada selangkah dua jatuh.
Sebab dia masuk neraka, kekal neraka. Dia bukan ada potensi nak masuk syurga dah dengan izin Allah Ta'ala. Dia masuk neraka. Neraka tu pula kekal selama-lamanya. Tak boleh minum telaga haud Nabi SAW. Orang kafir ni. Sebab tu kita kena jaga akidah kita daripada terjerumus ke arah kufur. Jangan ingat kufur ini hanya i'tiqad, kadang-kadang dengan perbuatan, kadang-kadang dengan perkataan. Main-main dengan agama kau, cakap habis kurang. Boleh jatuh kadang-kadang kafir, boleh jatuh kadang-kadang dosa. Jadi kena ambil tahulah pula kufur macam mana aku perkataan, kufur macam mana dekat perbuatan. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bersalah-salahan mereka itu manusia pada melalui di atas jambatan itu, jambatan sirat. Berbeza. Ada yang sekelip mata sampai, ada yang macam kilat baru sampai, ada yang angin derah sampai, ada yang macam berjalan, ada yang berlari, ada yang berkuda, ada yang mengesok pun ada. Macam-macam. Sebab apa berbeza-beza? Kerana berbeza-beza amalan di dunia. Tu. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, maka setengah mereka itu manusia selamat daripada jatuh, yakni jatuh neraka. Meniti sirat pun khilaf ulama. Ada yang kata 3,000 tahun, ada yang kata 15,000 tahun, ada yang kata 21,000 tahun. 1,000 tahun pun payah dah. Setahun tu pula 1,000 tahun tu pula 1,000 tahun akhirat, bukan 1,000 tahun dunia. Sebab tu kita perlu kepada laju di akhir sirat nanti. Nak laju ramai elok. Tu. Dan setengah mereka itu manusia jatuh ke dalam api neraka. Api neraka, iaitu orang kafir, orang yang maksiat. Orang maksiat, orang dosa ni dia jalan dah, tengah-tengah jatuh. Tu. Wal'iyadu billah. Kemudian, dan setengah daripada mereka itu manusia cepat, dan setengahnya lambat, dan setengahnya mengesok. Ni ringkas ni. Cepat seperti sekelip mata memandang, cepat seperti kilat, cepat seperti kuda berlari pantas, cepat seperti angin deras. Macam-macam. Dan bahawa kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, artinya dan tiada daripada kamu melainkan mendatangi akan api neraka. Jadi datang situ, apa maksud dia? Berkata ulama tafsir, dikehendaki dengan dia dengan datang kepada api neraka tu, lalu di atas jambatan, lalu di atas sirat. Bukannya semua orang masuk neraka. Mendatangi neraka tu bukan semua masuk neraka, semua akan lalu kok neraka. Jambatan tu di atas, bawah tu neraka, ujung sana syurga. Api neraka pula ada 7 pintu. Syurga khilaf. Syurga ada kata 8, ada kata 1, ada kata 2. Kerana beza dari sudut khilaf dalil. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahawa segala amal manusia ditimbang dengan neraca. Neraca ni dia panggil mizan. Dia seperti 2 dacing, 2 daun. Dia menimbang amalan. Hak baik satu, hak buruk satu. Hak neraca ni pula dalam kitab Atiyatul Rahman, khilaf ulama dia kata, sama ada mizan ataupun neraca ni setiap umat satu neraca, ataupun setiap orang satu neraca, ataupun setiap orang, setiap amalan satu neraca. Khilaf. Tapi pandangan mu'tamadnya, setiap pandangan mu'tamadnya semua manusia tu satu neraca saja. Satu neraca. Tak ada 2, tak ada 3. Tu. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan kata setengah ulama, yang ditimbang itu suratan amal kebajikan dan suratan kejahatan. Berlaku khilaf di kalangan ulama apa yang ditimbang. Pertama dia kata ditimbang kitab amalan tu.
Pandangan kedua kata Allah Ta'ala akan membentukkan amalan itu jadi jisim dan ditimbang. Ada pandangan kata kita sendiri yang akan ditimbang. Khilaf. Jadi benda furuk itu nak pegang mana satu tak ada masalah, asalkan pegang kata ada mizan, ada hisab, noktah situ ya. Tu dari sudut i'tiqad lah. Kerana firman Allah Ta'ala wal waznu yawma idinil haqq, artinya dan bermula menimbang pada hari kiamat itu sebenar, artinya sangat adil pada menimbang itu. Tak ada sikit habuk pun dizalimi. Apa yang kita buat di atas dunia itulah yang akan ditimbang. Kalau baik banyak, baik kalau jahat banyak, jahat. Kalau 50-50, itu kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dapat ke tak, tak tahu. Tu. Dan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ia, ya Allah, akan syurga, iaitu negeri yang kekal bagi sekalian orang yang beriman. Darul khulud khalidina fiha abada, kekal mereka tu selama-lamanya. Siapa yang kekal? Orang-orang yang beriman, orang mukmin yang beriman, mengucap syahadah, habis dosa dia, banyak pahalanya, taat pada Allah. Tu ciri ahli syurga. Dan telah menjadikan ia, Allah Ta'ala, akan api neraka, dan iaitu api neraka negeri yang kekal bagi sekalian kafir. Negeri yang kekal bagi sekalian orang kafir. Kekal tu dengan kehendak Allah. Dari sudut kita, akal kita boleh terima Allah boleh saja masukkan ke dalam syurga, cuma tak berlaku. Apa kata boleh? Sebab Allah yang berkuasa untuk memasukkan makhluk di mana saja. Jadi dari sudut boleh tu boleh, tapi berlaku ke tak lain cerita. Boleh dengan berlaku berbeza. Boleh orang kafir masuk syurga tapi tak berlaku. Boleh dengan berlaku lain. Boleh seseorang beranak tanpa berkahwin tapi tak berlaku. Berlaku hanya pada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, kerana firman Allah Ta'ala pada menyatakan akan syurga, u'iddat lil muttaqin, artinya telah disediakan syurga itu bagi sekalian yang takut akan Allah dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Itu takwa. Jadi takwa ni ada 3 peringkat. Pertamanya, takwa pertama takwa orang awam, iaitu takut syirik, takut mensyirikkan Allah. Itu takwa tahap pertama. Takwa tahap keduanya ialah hak disebutlah kita ni, iaitu berbuat baik pada Allah, melakukan segala amal yang Allah suruh buat dan meninggalkan segala amal yang Allah suruh tinggal. Itu takwa yang kedua. Takwa ketiga ialah di hatinya tak ada benda lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa nombor 3. Tu. Itu takwa yang paling tinggi sekali. Jadi takwa ni ada 3 peringkat. Macam ikhlas lah, ada 3 peringkat. Orang puasa ada 3 peringkat. Orang sembahyang ada 3 peringkat. Masing-masing ada peringkat dia. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kerana firman-Nya Allah Ta'ala pada menyatakan akan api neraka, u'iddat lil kafirin, artinya telah disediakan api neraka itu bagi sekalian yang kafir. Kafir. Jadi Allah siap dah kafir untuk orang neraka, untuk neraka untuk kafir, syurga untuk orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang Allah Ta'ala sedia dah sejak azali. Dan Allah khabar kita memang disediakan syurga neraka pada orang tertentu. Dan orang tertentu tu ialah orang kafir dalam neraka, orang beriman dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bahawa sekalian mereka yang beriman selagi mana akan datang, akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga.
Jadi ni bahagian terakhir akidah. Pas ni tak jumpa akidah dah, jumpa pekoh pula. Biasanya kita akidah dia mengakhiri dengan perbahasan melihat Allah Ta'ala. Kerana mudah-mudahan dengan habis belajar kita akidah itu, kita mendapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbahagi kepada dua perbahasan. Pertama, melihat Allah Ta'ala di atas dunia. Kedua, melihat Allah Ta'ala di akhirat. Melihat Allah Ta'ala di dunia pula terbahagi kepada dua. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Allah Ta'ala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf ulama pula. Tu. Tapi pandangan mu'tamad ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan mu'tamad. Kemudian melihat Allah di akhirat. Okey, satu lagi. Melihat Allah di dunia, siapa-siapa yang mengakui aku lihat Allah di atas dunia dengan kepala mata, hukum dia kafir. Kafir. Tu lihat Allah di dunia. Lihat Allah Ta'ala di akhirat pula terbahagi kepada dua puak. Pertama, orang kafir. Kedua, orang mukmin. Orang kafir khilaf ulama boleh lihat Allah ke tak? Pandangan yang pertama, dia kata Allah tak boleh lihat. Dia tak boleh melihat Allah langsung. Pandangan kedua, dia melihat Allah pada permulaannya, kemudian dihijab semula dan menyebabkan mereka terseksa sebab tak boleh tengok Tuhan lagi. Itu pandangan kedua. Adapun orang munafik i'tiqad. Bukan munafik amalan, munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad ni makna dia mari sembahyang jemaah, dia mari puasa zuhur. Puasa, sembahyang zuhur dan sebagainya, tapi dalam hati tak percaya Tuhan. Itu munafik i'tiqad. Tu pandangan sahih kata tak lihat juga Tuhan. Orang mukmin lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah lihat tu macam mana? Dia pun sebut melihat yang sebagai melihat yang tiada meliputi, tiada mendapat akan hakikat. Tiada meliputi maksud dia tiada mendapat akan hakikat. Sekarang ni ulama ahli sunnah wal jamaah dia bahas pula. Bila melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala esok ni ke akhirat, dia melihat Allah tu tahu hakikat ke tidak? Hakikat ni ginilah. Contoh, kita jumpa kawan kita, kita kenal kawan kita, kita tahu tak hakikat dia? Tahu. Dia ni pendek, dia ni tinggi, dia ni gemuk, dia ada mata dua. Tahu hakikat lah tu. Dah Allah Ta'ala nanti kalau orang mukmin tengok Allah di akhirat, tengok tahu hakikat ke tak? Tu khilaf. Dalam kitab Hasyiat At-Tarmasi sebut khilaf. Ada yang kata boleh tengok dan tahu hakikat. Ada yang kata boleh tengok tapi tak tahu hakikat juga. Tu berbahasa berkaitan dengan lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan dengan ketiadaan kelakuan, yakni kaifiat. Kaifiat macam mana kita boleh tengok Tuhan? Allah di atas kau, Allah di kiri kanan kau? Tak belah kau. Allah kita lihat tak atas, tak kanan, tak kiri, tak depan, tak belakang, tak bawah, tak semua. Lepas tu lagu mana? Wallahu a'lam. Kita melihat Allah tanpa ada di mana-mana. Kita melihat Allah tanpa Allah berjisim. Kita melihat Allah tanpa Allah berarah. Kita melihat Allah tanpa Allah itu ada satu tempat. Lagu mana? Wallahu a'lam. Surah ke Tuhan. Tu. Kerana firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Artinya, beberapa muka pada hari kiamat itu cantik ia muka, lagi bercahaya memandang kepada Tuhannya, Tuhan orang itu. Jadi kita pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijab, memberikan kekuatan penglihatan pada kita untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan biasa tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kehendaknya dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum. Rabba bukan ri. Artinya arti firman Allah Ta'ala, bahawa kamu selagi melihat oleh kamu akan Tuhan kamu. Ini jelas. Ini jelas. Nabi SAW kata, innakum satarawna rabbakum. Kamu bakal melihat. Bakal melihat dengan mata rendah kita Tuhan kita sendiri, bukan dengan mata hati. Mata hati kat akhirat, kat dunia ni dia panggil musyahadah, melihat Allah dengan mata hati, merasa kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Itu musyahadah tasawuf. Ini akidah ni. Kita melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Habis dah berkaitan dengan akidah. Barulah lepas ni masuk bahagian fiqh pula. Jadi dia pun memasukkan hukum fiqh, memulakan perbahasan fiqh dengan sembahyang. Dia macam Fathul Mu'in lah. Dia mula dengan sembahyang. Lepas tu bila sembahyang itu berhajat kepada suci, bersuci, dia pun masukkan perkara-perkara yang berkaitan dengan bersuci, wuduknya, mandinya, basuh berak kecing, semua dia akan bahas lah. Maka dia pun kata hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang. Syarat bersuci, iaitu syarat bersuci mengambil air sembahyang dan mandi dan membasuh najis. Ambil air sembahyang maknanya wuduk. Mandi sini mandi junub, mandi wajib, dan membasuh najis. Tiga-tiga ni syarat bersuci untuk sah sembahyang. Mesti basuh najis kalau ada najis, mesti ambil air sembahyang kalau hadas kecil, mesti mandi junub kalau hadas besar. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, disyaratkan pada bersuci itu akan air yang suci lagi menyucikan. Perkataan suci, menyucikan. Suci maknanya dia tu suci, air itu sendiri suci. Menyucikan dengan makna dia boleh menghilangkan najis lain, dia boleh mengangkatkan hadas pada tempat lain. Itu maksud menyucikan. Jadi ada air yang suci tapi tak menyucikan. Contoh air kopi. Air kopi suci tapi tak menyucikan. Boleh buat wuduk tak? Tak boleh. Mandi junub lagi tak boleh. Ada tak yang menyucikan tapi suci? Ada tak dia tu tak suci tapi menyucikan? Tak ada. Tu menyucikan mesti suci, tapi suci tak mesti menyucikan. Ada yang suci dan tak menyucikan. Ada suci yang tak menyucikan. Contoh tadi air kopi tu dia panggil air mutaghayyir, air yang berubah. Dan yang kedua, benda suci tapi tak menyucikan ialah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk berhadas, air yang telah digunakan untuk basuh najis. Kita pitadah lain, lepas tu kita pun berwuduk, boleh tak? Tak boleh, sebab dia sudah isti'mal, sudah digunakan untuk mengangkat hadas dan juga untuk basuh berak kencing. Ada yang air tidak suci dan tidak menyucikan, iaitu air mutanajis, air yang terkena najis, dan juga air najis. Dua tu benda beza. Air najis itu makna benda tu memang najis dah, tak boleh suci dah. Benda tu memang tak boleh suci dah, memang najis. Buatlah macam mana pun dia tetap najis. Tapi kalau air mutanajis, air yang terkena najis, dia boleh suci. Sama ada suci itu dengan sendiri hilang, kita letak takung lama setahun, lepas tu hilang bau tu, habis suci balik. Ataupun kita tambah air menyebabkan hilang bau, rasa warna najis, maka air yang mutanajis tadi jadi air suci menyucikan, dengan syarat lebih 2 qullah dan sebagainya. Ataupun kita kurangkan air dalam keadaan air mutanajis itu masih lebih 2 qullah, juga suci menyucikan. Ataupun air mutanajis yang kurang 2 qullah, kemudian kita campur sampai jadi 2 qullah,
maka dia hilang bau rasa warna, jadilah air itu suci, menyucikan juga. Tu air mutanajis, dia boleh suci. Dia panggil air kumbahan, air apa tu yang proses daripada tahiyat apa, air yang kotor kepada bersih. Tu air mutanajis pada air suci, dia proses tu boleh, tak ada masalah. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, artinya dan menurunkan kami dari langit akan air yang menyucikan. Bila kata air yang menyucikan, mesti dia suci. Tapi kalau dia suci, tak mesti menyucikan. Dan kerana firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu, artinya maka tiada mendapat kamu akan air, maka tayamumlah oleh kamu. Ini berkaitan dengan tayamum. Kalau tak ada air, tak ada air untuk bersuci, tak ada air untuk berwudu, tak ada air untuk mandi, maka tayamum. Selepas cari-cari tak ada, masuk nak habis waktu, maka tayamum. Tu akan datanglah tayamum apa semua tu. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan dia kan Rasulullah tu oleh Bukhari dan Muslim, pada ketika kencing oleh seorang badui di dalam masjid, dia kata subbu alaihi dhanuban min ma'in, artinya tuang oleh kamu atasnya, atas kencing tadi, akan satu timba daripada air. Jadi sahabat geram, dia nak perambat kawan tu, Nabi suruh jangan perambat. Kalau perambat, dia tengah kencing, dia lari, kohong rata najis tu. Jadi masjid zaman Nabi SAW tanah, maka dicorok je lah. Zaman sekarang kapek, tak boleh buat dalil hadis itu, main corok gitu, tak boleh, dia ada cara dia. Kalau tanah tak apa, tanah dia kering, kita corok air, selesai. Kapek tak boleh, dia ada cara dia. Tu akan datanglah. Nak kata air yang menyucikan najis itu mesti air mutlak, air yang suci menyucikan, dia panggil air mutlak. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.